Bila kain tu jatuh di hujung kaki lelaki tu, kelihatan asap berkepul-kepul naik ke udara. Serta-merta lelaki tu hilang dalam kepulan asap tu. Hey, Assalamualaikum guys. It's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Wow. Terima kasih pakcik, makcik, abang, kakak, adik, semua yang sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa semua. Okey, dalam video kali ni kita akan sambung cerita bercakap dengan jin jilid 2 siri 33 dan 34. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya letakkan link dekat description box dekat bawah. Oh ya, sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe ke channel ni, susah betul lah cakap subscribe. Subscribe. Sila subscribe sekarang supaya korang tak terlepas kisah-kisah seram yang menarik dalam channel ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pak Madan dan TJ terus ke bahagian belakang rumah. Lama Pak Madan berlega-lega dekat situ. Kemudian mereka berdua pergi ke bilik pengantin. Halimah masih pegang lagi besi kuning tu. Pak Madan letak baldi di sudut bilik dan terus duduk dekat situ. Kau Tamah, duduk dekat lutut aku ni. Pak Madan renung ke muka Halimah yang dah kelihatan cemas tu. Kemudian dia berkata, kau jangan tegur apa yang kami buat Halimah. Aku tahu sebahagian dari anak rambut kau dah terkena tempias air hujan. Pak Madan mula bertafakur. Air dalam baldi merah berkocak macam air tengah mendidih. Dekat luar, hujan turun mencurah-curah. Petir sabung menyambung. TJ ada dapat petua dari datuk dia. Segera digunakan. TJ terasa yang diri dia dah terpisah dari keadaan sekeliling. Sekarang dia berhadapan dengan satu alam yang sunyi dan tenang. Lebih kurang setengah jam kemudian, TJ terdengar sayup-sayup bunyi berdesing. Makin lama makin jelas bunyi tu, seperti benda yang sedang terbang menuju ke arah bilik pengantin. Tak lama kemudian terdengar bunyi letupan yang cukup kuat di atas bumbung rumah. Bunyi macam meriam buluh. Terdengar juga bunyi besi jatuh dekat ujung kaki Halimah tu. Halimah tak sedarkan diri. Dekat hujung kaki dia ada berpuluh-puluh batang paku kaca jarum karat berselerakan. Pak Madan segera menghampiri TJ dan berkata, kalaulah kita lewat Tamah, aku tak dapat bayangkan apa yang terjadi. Hujan mula berkurangan. Tiba-tiba terdengar bunyi letupan kecil betul-betul dekat hujung kepala lutut Pak Madan. Pak Madan terus rebah. Mukanya bertukar menjadi kehitam-hitaman. TJ menggelabah dan terus dia panggil datuk dia. TJ terasa leher dia cukup panas. Bila dia nak telan air liur terasa pedih. Dalam keadaan cemas tu, datuk dia sampai dan suruh TJ bertenang. Kemudian datuk TJ lempar kain hitam atas lantai. TJ dan Pak Madan terus pulih. Datuk TJ suruh Pak Madan selesaikan masalah ni. Datuk TJ terus duduk bersila di tengah pintu. Halimah masih lagi terbaring sambil genggam besi kuning tu. Tolong saya, kalau saya kalah, saya akan tolong mana yang patut. Allah bersama kita. Pak Madan pejamkan mata. Kemudian dia tepuk peha kanan TJ sambil berkata, macam ni, kau dengan aku sama-sama tengok air dalam baldi. TJ renung air dalam baldi yang berkocak macam air tengah mendidih tu. Ada asap yang keluar. TJ mula tercium bau hamis macam bau darah. Kepala terasa pening. Pandangan jadi berpindah-pindah. Dalam sama-sama tu, TJ nampak bayangan wajah seorang lelaki yang dia tak kenal. TJ nampak Pak Madan tutup baldi tu dengan kain putih. Halimah mula bergerak dan melepaskan besi kuning yang dia genggam tu. Kau terlepas dari bahaya Halimah. Kemudian Pak Madan suruh Halimah beredar dari situ. Hujan dekat luar dah berhenti. Orang ramai mula membetulkan kain-kain kemah yang jatuh di rempuh angin. Pak Madan pergi berjumpa dengan ayah Halimah dan minta meneruskan acara yang telah ditetapkan. Walaupun acara bersanding agak lewat, tapi orang ramai tak merasa kecewa, malah menguji pihak tuan rumah yang sanggup mengadakan majlis tersebut. Upacara bersanding berjalan dengan lancar. Bila upacara bersanding selesai, Pak Madan pergi ke bilik Halimah untuk mengutip paku dan besi yang berselerakan. Malam tu TJ, datuk dia dan Pak Madan tidur di masjid. Pada mulanya tuan rumah melarang mereka tidur dekat situ. Tapi bila Pak Madan bagi tahu tujuan mereka tidur di situ, tuan rumah bersetuju. Banyak benda yang Datuk TJ tanya pada Pak Madan pasal ilmu menahan hujan ni. TJ tengok datuk dia cukup minat belajar dengan Pak Madan tu.
Saya bukan apa-apa, sekadar nak tahu je. Bukankah belajar dan menambah ilmu pengetahuan itu memang dituntut oleh agama Islam? Saya teringat tentang surah Ar-Rahman ayat 33 yang bermaksud lebih kurang begini. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maksud kekuatan dari ayat tu ialah ilmu pengetahuan. Betul, tepat sekali cakap awak tu. Saya ni baru sangat dalam hal ni. Ilmu dunia pun tak banyak mana, ilmu akhirat lagilah kurang. Saya masih belajar lagi. Mendengar kata-kata Datuk TJ tu, Pak Madan termenung panjang dan berkata, saya tak ada kuasa menahan hujan. Jadi apa yang awak buat? Awak ni macam tak tahu pula. Bukankah Allah berkuasa atas segala-galanya? Saya mohon doa daripada Allah, minta hujan jangan turun di suatu kawasan. Lagi apa yang awak buat? Amalkan beberapa petua dari nenek moyang. Itu je. Setakat ni doa saya diberkati. Itu saja yang saya buat. Datuk TJ mengangguk kepala mendengar keterangan dari Pak Madan tu. Tapi dia merasakan Pak Madan ada menyembunyikan sesuatu darinya. Sebab tu Datuk TJ keberatan bila Pak Madan suruh dia baring atas lantai masjid tu. Pak Madan bagi tahu selama 3 tahun dia tinggal di Patani, belajar ilmu menahan hujan dari seorang bumuh hujan dekat sana. Menurut Pak Madan, ayahnya dulu seorang pendekar yang terkenal di Perak, berjaya memotong leher pihak lawan dalam perang Larut dan telah diberikan tanah sawah 50 ekar oleh Sultan Perak pada masa tu sebagai mengenang jasanya. Tanah tu dikecualikan dari sebaran cukai. Bila tanah tu jadi kepunyaannya, Pak Madan jual tanah tu pada seorang jutawan Melayu dari Kuala Kangsar. Hasil duit dari jualan tanah tu, Pak Madan beli tanah lain di kampung kota. TJ tak tahu macam mana Datuk dia pujuk Pak Madan hingga dia berikan beberapa petua dan amalan yang mesti dilakukan untuk menahan hujan. Pak Madan juga bagi tahu Datuk TJ yang dia ada menyimpan ilmu melompat yang dituntutnya dari arwah ayahnya dulu. Ilmu tu dinamakan lompat sekayu kain. Masa perang Larut dulu, ilmu tu telah digunakan oleh ayah Pak Madan untuk menewaskan pihak lawan. Datuk TJ tahu Pak Madan orangnya pantang dicabar. Kemudian dia berkata, saya tak yakin awak ada ilmu melompat sekayu kain ni. Awak nak saya buktikan ke? Itulah yang sebaiknya. Mari keluar. Pak Madan dan Datuk TJ keluar masjid. Dalam sama-sama lampu gasolin tu, TJ tengok jam dah pukul 12.30 malam. Datuk TJ menghampiri Pak Madan dengan tenang. Dia berkata, begini je, sekarang pukul 12 tepat. Pesan guru saya tak baik melakukan sesuatu tepat jam 12 malam atau siang. Banyak buruk dari baiknya. Pak Madan tak membantah. Sementara tunggu pukul 12:02, Datuk TJ duduk dekat kaki tangga masjid. Pak Madan berdiri di halaman masjid. Dia dah pun memakai serba hitam dan berselempang kain kuning. Tok nak bergaduh ke? Taklah, sekadar nak menguji je. Setahu aku, seorang pendekar atau pahlawan tak akan tunjukkan kebolehannya di khalayak ramai. Pahlawan selalu bersikap macam harimau menyimpan kuku. Dah setengah jam masa berlalu, Pak Madan tak juga menunjukkan kebolehannya. Datuk TJ mula bertindak. Dia mencabar Pak Madan dengan membaling sebilah sundang ke arah belakang Pak Madan. Dalam gelap tu, Pak Madan berjaya menyambar sundang dengan tangan kanannya, lalu baling ke arah Datuk TJ balik. Dan bagaikan kilat, Datuk TJ tangkap hulu sundang tu lalu ditikamkan ke batang pisang. TJ segera masuk ke masjid dan bawa lampu gasolin keluar. Cahaya dari gasolin tu menerangi sebahagian daripada laman masjid tu. Datuk TJ terus seram Pak Madan. Pak Madan membuat serangan balas. Buah silat yang dilepaskan pada Datuk TJ cukup tajam dan cepat. Datuk TJ terus mengelak dan menepis. Lalu Datuk TJ cabut sundang dari batang pisang dan terus menerkam ke arah Pak Madan. Cepat-cepat Pak Madan melompat dan menyepak penggelangan tangan Datuk TJ. Kemudian Datuk TJ melepaskan sesuatu macam bola api ke arah kaki kiri Pak Madan. Dia menjerit lalu melompat melepasi bumbung masjid. Lebih kurang dalam jarak 4 kaki nak sampai ke pangkal pokok pisang, Pak Madan hulurkan kaki kanannya. Dari kaki kanannya tu, TJ nampak keluar cahaya bulat dan memanjang. Pak Madan terpekik dengan cukup kuat. Serentak dengan tu terdengar satu letupan kecil. TJ lihat pokok pisang rebah ke bumi dan terbakar. Kemudian Pak Madan dan Datuk TJ bersalaman dan berpelukan di halaman masjid tu. Jangan menguji saya sampai macam ni. Nasib baik saya dapat arahkan pada pangkal pokok pisang. Kalau pada awak, lain jadinya. Saya tahu saya cuma nak menguji, bukan nak bergaduh. Awak bukan calang-calang orangnya. Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Macam awak dengan saya ni, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang sempurna dan gagah hanya Allah yang Maha Besar. Mereka masuk ke dalam masjid semula. Masa TJ nak baring, Pak Madan menghampiri dia dan berkata, belajarlah sesuatu dari datuk kamu. Datuk kedekut ilmu.
Tak betul tu. Ada saya turunkan ilmu penjaga diri dan beberapa petua untuknya. Saya rasa tu dah cukup. Yang lain tak mustahak. Saya dah pesan, gunakan ilmu tu bila ada musuh atau masa terdesak. Tak boleh digunakan sebarangan. TJ mula rasa mengantuk. Akhirnya dia tertidur. Tiba-tiba, bangun, bangun. Kenapa tu? Bangun, jangan banyak cakap. Kemudian Datuk TJ suruh mereka berpecah. TJ dia suruh merangkak ke arah utara masjid, Pak Madan ke selatan dan Datuk TJ merangkak ke arah pintu masjid. TJ mula terdengar deru angin melanggar ranting dan dahan kayu. Tiba-tiba bulu roma TJ meremang. Dari tingkap masjid yang terbuka tu, TJ nampak ada api bergerak dalam gelap mengelilingi masjid tu. Tiba-tiba pintu masjid terbuka dan tertutup dengan sendirinya, macam ada yang menolak dari luar. Kemudian Datuk TJ berteriak, "Apa hajat kau?" Api tu terus terpadam. "Apa hajat kau?" TJ nampak cahaya api tu betul-betul ada dekat luar pintu masjid. Pak Madan terus hidupkan lampu gasolin dan bawa ke pintu masjid. Pak Madan tanya TJ, "Kau nampak apa tu?" TJ nampak ada sebatang kayu terpacak dekat halaman masjid. Dekat hujung kayu, bahagian atas ada tengkorak manusia. Kayu tu mengeluarkan cahaya api. Terdengar bunyi tapak kaki manusia memijak dahan dan ranting-ranting kering dari setiap penjuru masjid. Datuk TJ terus bertafakur. Bila dia buka mata, dekat halaman masjid ada seorang manusia berdiri di sebelah kayu yang ada tengkorak tu. Kemudian Pak Madan cakap dengan Datuk TJ, "Inilah orang yang saya nampak dalam baldi dekat rumah pengantin tadi." Dengan tenang, Datuk TJ anggukkan kepala lalu keluar dari masjid. Dia berdiri berhadapan dengan orang tu. Pak Madan segera tarik tangan Datuk TJ sambil berkata, "Masuk, orang ni nak balas dendam." Dengan tenang, Datuk TJ buka kain hitam yang dililit dekat kepala. Lepas tu dia simpulkan kain tu hingga menjadi bulat dan berkata pada lelaki tu, "Kalau niat kau baik, kau tak akan apa-apa. Tapi kalau niat kau buruk, kau akan binasa." Kemudian Datuk TJ lemparkan kain tu ke arah lelaki tersebut. Bila kain tu jatuh di hujung kaki lelaki tu, kelihatan asap berkepul-kepul naik ke udara. Serta-merta lelaki tu hilang dalam kepulan asap tu. Pak Madan terus duduk lalu membaca beberapa mentera. Bila kepulan asap tu hilang, tengkorak yang berada di hujung kayu tu jatuh ke tanah. Badan lelaki tu bertukar menjadi hitam. Lidah lelaki tu terjulur keluar. Biji matanya merah padam. Datuk TJ tepuk tangan kanannya 3 kali ke bendul masjid. Lelaki tu mula terbatuk-batuk dan muntah darah. Pak Madan segera ambil air dari kolah masjid dan terus bagi dekat Datuk TJ. Selepas Datuk TJ baca sesuatu pada air dalam gayung tu, TJ simbah air ke badan lelaki tu. Serta-merta kulitnya yang hitam bertukar macam biasa. Pak Madan menghampiri lelaki tu sambil membaca beberapa mentera. TJ terkejut. Tiba-tiba Pak Madan menghampiri datuk dia sambil berkata, "Awak tengok apa kerja maksiatnya selama ni." Datuk TJ terdiam. Dia terus bertafakur. Bila selesai, Datuk TJ terus bagi tahu Pak Madan bahawa lelaki tu pernah meminang Halimah untuk dijadikan isteri mudanya, tapi pinangan tu ditolak oleh ayah Halimah kerana lelaki tu dah beristeri 10 kali. 6 isterinya dah diceraikan, 4 masih ada lagi. Dia hanya mengharapkan hasil dari titik peluh isterinya untuk menjara keluarga. Dia tak pernah bekerja dan lebih senang duduk di rumah. Walaupun umur dia dah hampir 50 tahun, tapi dia nampak muda. Dan lelaki tu tak pernah mandi, kecuali kalau dia terjumpa danau di tengah hutan yang ada teras kayu terendam di dalamnya. Kalau dia mandi, hanya memadai dengan sekali selam tanpa memakai kain basahan. Bila air di badannya kering, barulah dia pakai baju semula. Lepas tu dia akan mengurungkan diri dalam bilik selama 1 minggu. Masa dia mengurungkan diri dalam bilik tu, dia akan melumurkan seluruh kulitnya dengan najisnya sendiri. Mendengar penjelasan Datuk TJ tu, Pak Madan segera berdiri dekat depan lelaki tu sambil berkata, "Kenapa kau buat macam tu pada Halimah?" Pertanyaan dari Pak Madan tu dijawab oleh lelaki tu dalam bahasa yang TJ dan datuk dia tak faham. Pak Madan bagi tahu yang lelaki tu bercakap dalam bahasa Siam. Datuk TJ tak puas hati. Kemudian dia buka tapak tangan kiri dan baca sesuatu sambil berkata, "Orang ni menuntut ilmu bomoh Siam. Biar saya kembalikan hati dan perasaannya kepada bangsanya sendiri." Datuk TJ pergi dekat depan lelaki tu dan terus tampar perut lelaki tu. Lelaki tu menjerit sambil membongkok pegang perutnya. Masa tu juga lelaki tersebut muntah. Terkeluar segumpal kain kuning yang penuh dengan ulat sebesar ulat nangka. Bau kain kuning tu macam bau bangkai. Datuk TJ tekan kain kuning tu dengan jari telunjuk kirinya hingga kain tu pecah. Bila kain tu pecah, bertaburan kaca, batu dan ketul-ketul daging jatuh ke atas tanah.
Ulat hidup berselerakan atas kawasan muntah orang lelaki tu. Pak Madan cari daun kayu, terus dia pukul badan lelaki tu dengan sekuat hati. Muka lelaki yang tampan berubah jadi kendur dan bergaris-garis macam lelaki yang berumur 50 tahun. Lelaki tu rebah ke tanah. Datuk TJ segera menghentakkan pangkal siku kirinya ke belakang lelaki tu. Dengan sekuat hati, lelaki tu dengan tiba-tiba bangun. Kau orang Islam? Ya, saya orang Islam. Rukun Islam berapa perkara? 5 perkara. Pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Cuba kau mengucap 2 kalimah syahadah. Orang tu tak dapat mengucap. Mata dia terkebil-kebil, toleh kiri, toleh kanan, macam orang ketakutan. Pak Madan terus heret lelaki tu dekat tepi kolah masjid. Kita mandikan dia sekarang? Ha, aku setuju. Lepas dah mandikan lelaki tu, Pak Madan suruh dia masuk ke masjid. Tapi dia tak nak. Datuk TJ naik darah. Terus dia tanya, kenapa? Saya dah bersumpah dengan guru saya tak akan masuk masjid atau membaca Al-Quran. Kau ni mengarut. Bila lelaki tu langkah je bendul masjid, dia jatuh dan dari badan dia keluar asap nipis. Serentak dengan tu terdengar bunyi angin yang cukup kuat dekat luar masjid. Lama kelamaan deru angin tu akhirnya terus hilang. Datuk TJ ajarkan lelaki tu mengucap 2 kalimah syahadah dan minta dia bertaubat. Cukup susah nak suruh lelaki tu bertaubat. Dia begitu fanatik dengan ajaran gurunya. Setelah berbagai cara dibuat, barulah dia nak bertaubat dan berkata, awak tak akan balas dendam pada saya kan? Tak, aku nak kau bertaubat dan jangan sekali-kali mengulangi perbuatan yang lalu. Lelaki tu terdiam. Dia duduk atas anak tangga sambil menunduk. Pak Madan dan Datuk TJ perhati je lelaki tu. Hari dah nak masuk subuh. Kejap lagi orang kampung akan datang berjemaah dekat masjid. Kalau boleh, Datuk TJ dan Pak Madan tak nak orang kampung tahu tentang perbuatan lelaki tu. Macam mana? Kau dah betul-betul taubat dengan ikhlas? Bertaubatlah dengan hati yang jujur. Janganlah kamu ulangi perbuatan yang terkutuk ni. Ilmu dunia tak ada yang kekal. Tak ada siapa yang gagah dan berkuasa selain Allah. Kalau kau sesat, kembalilah ke pangkal jalan. Allah amat mencintai pada makhluknya yang insaf. Lelaki tu tak menjawab. Dia tetap menunduk. Datuk TJ dah tak boleh sabar dengan perangai lelaki tu. Waktu subuh dah dekat. Dalam beberapa minit, orang kampung akan sampai. Tiba-tiba, Datuk TJ tekan tulang bahu lelaki tu dengan tangan kanannya sekuat hati. Lelaki tu rebah perlahan-lahan. Badannya kelihatan lembik. Kemudian Datuk TJ berkata pada lelaki tu, baliklah sebelum orang kampung datang. Kalau mereka datang, buruk padanya. Lelaki tu bagaikan tersedar dari tidur. Dia toleh kanan dan nak sembah kaki Datuk TJ. Datuk TJ terus tolak lelaki tu sampai tersungkur ke belakang. Jangan buat aku macam ni. Antara kita tak ada siapa yang besar dan harus disembah. Menyembah manusia dan patung perbuatan yang salah dari segi hukum Islam. Lelaki tu bangun sambil berkata, jika aku bertaubat, kau tak akan apa-apakan aku. Jangan bertaubat kerana takutkan manusia. Bertaubatlah kerana insaf dan cinta kau pada Allah. Lelaki tu tarik nafas panjang. Datuk TJ macam tahu apa yang bergolak dalam dirinya dan minta dia bercerita macam mana dia boleh tuntut ilmu tu. Menurutnya, dia menuntut ilmu salah tu berpunca dari masyarakat dekat kampungnya yang tak mahu memaafkan atas perbuatan yang dilakukannya. Walaupun dia dah mengaku perbuatan tu terpaksa dilakukan kerana terdesak. Apa yang kau buat? Saya curi 2 kepul besar padi untuk anak saya yang sakit. Bila kau lakukan tu? Masa mula-mula Jepun datang Malaya. Mereka adukan perbuatan saya tu pada Jepun. Saya disiksa walaupun saya sembah kaki orang yang punya beras tu untuk minta maaf. Lagi, saya rasa malu, anak isteri saya rasa malu. Akhirnya saya lari ke Selatan Siam dan menuntut ilmu ni dengan harapan saya akan dihormati dan dikagumi. Tapi bila dah ada ilmu ni, kau jadi takbur dan tunjuk kuasa kemudian memeras orang lain untuk hidup. Jangan takut dan merasa malu sesama manusia, tetapi takut dan malulah kepada Allah yang memberikan kau nyawa, tubuh badan dan panca indera yang tak ternilai harganya buat kau. Syukurlah pada kuasanya dan mengikuti segala suruhannya dan menjauhi dari perbuatan yang ditegahnya. Lelaki tu kelihatan resah. Dia mundar-mandir di halaman masjid. Tiba-tiba dia terbatuk-batuk, sesak nafas. Bibirnya kelihatan kehitam-hitaman. TJ mula tercium bau kapur barus, bau sintuk dan limau yang selalu digunakan untuk memandikan mayat. Lelaki tu rebah ke tanah. Kemudian Datuk TJ berlutut. Kepala lelaki tu diletakkannya atas peha kanan. Pak Madan dan TJ saling berpandangan. Waktu subuh dah nak masuk. Kejap lagi orang kampung datang. Badan dia dah lemah, nadi dia pun dah lemah. Dia ni dah parah macam terkena bisa.
Tiba-tiba Datuk TJ letakkan tapak tangan kirinya ke atas umum kepala lelaki tu sambil membaca beberapa ayat dari surah Yasin. Ilmu yang dituntutnya memakan dirinya sendiri. Dalam keadaan yang agak cemas tu, TJ nampak lelaki tu tarik nafas panjang dan terus mengucap 2 kalimah syahadah dengan lancar dan jelas. Sebaik saja dia selesai mengucap, nafasnya terus terhenti dan Datuk TJ merapatkan kelopak matanya dengan menggosokkan ibu jari kiri pada kulit matanya. Allah sayangkan dirinya dan dia mati sebagai seorang Islam. Pada zahirnya, kita lihat dia sesat dan jauh terpesong dari ajaran agama. Tetapi dengan kuasa Allah, dia sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa dan kita sebagai manusia tak berhak menjatuhkan hukum pada seseorang tu sebagai murtad atau kafir. Yang berhak menentukan semuanya tu adalah Allah, dan Allah akan menghitung amalan dan kejahatan seseorang. Orang kampung yang ke masjid subuh tu terkejut melihat mayat dalam masjid. Datuk TJ bagi tahu kepada orang kampung apa yang terjadi. Akibatnya timbul perbelahan sebab ada orang kampung yang tak nak tanam jenazah lelaki tu. Kemudian Datuk TJ bersuara, "Kamu harus ingat, tanggungjawab orang yang hidup ialah menguruskan mayat ni dengan sempurna. Kalau tak ada seorang pun yang mahu menyempurnakannya, seluruh penduduk kampung ni menanggung dosa. Ini fardu kifayah. Soal dia berbuat dosa tu ialah urusan dia dengan Allah." Kemudian orang kampung setuju menguruskan mayat lelaki tu. Setelah urusan pengemudian selesai, Pak Madan, TJ dan datuk dia bersiap-siap untuk tinggalkan kampung Sungai Tinggi tu. Sebaik saja mereka melangkah keluar dari masjid, beberapa orang kampung datang berjumpa Datuk TJ. Mereka minta Datuk TJ dan Pak Madan tinggal beberapa hari lagi dekat situ. "Kenapa pula? Kami bimbang kalau ada sesuatu yang buruk terjadi. Kenapa kita mesti takut pada benda yang belum jadi? Kenapa kita tak takut pada Allah? Kenapa kita tak mohon perlindungan darinya? Allah yang maha berkuasa. Penuhkan masjid dan surau bila sampai waktu sembahyang. Bacalah surah Yasin dengan betul pada setiap malam, daripada menghabiskan masa dengan bersembang tak tentu arah. Kalau ada awak, lagi baik." Saya pun minta pada Allah, "Ingatlah, Allah sayangkan orang yang mencintainya. Biarlah kami pulang. Saya akan tolong kalau difikirkan perlu." Mereka bertiga pun tinggalkan kawasan masjid tu. Disebabkan hari masih awal lagi, baru pukul 2 petang, Pak Madan ajak Datuk TJ pergi ke Taiping untuk membeli beberapa helai kain plekat. Kebetulan pula Datuk TJ nak beli beberapa butir kemenyan putih serta pulut hitam. Sementara tunggu bas, Datuk TJ dan Pak Madan berbual. Bas yang dinanti pun tiba. Lebih kurang 45 minit, mereka bertiga pun sampai di perhentian bas Taiping. Selepas membeli barang yang mereka cari, Datuk TJ terjumpa dengan kawan dia dari Gunung Semanggul, seorang ulama terkenal di Perak dan pengasas sekolah Al-Ihya Al-Sharif, iaitu Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Datuk TJ kenalkan kawannya tu dekat Pak Madan. Lebih kurang 10 minit, mereka bersalaman dan berpisah. Dari pasar, mereka bergerak menuju ke sebuah kedai buku. Dekat situ, Datuk TJ beli beberapa buah kitab yang bertulis Jawi dan terus pergi ke masjid. Tiba-tiba Pak Madan berkata, "Saya balik dululah. Ada orang berkawan, kalau datang berdua, pulang pun berdua. Mesti sabar dan setia serta bertimbang rasa. Saya ada hal." Pelik juga, tiba-tiba je ada hal. Kita naik bas pukul 7 lepas sembahyang maghrib dekat sini. Saya tak nak, saya nak balik sekarang juga. Terpulanglah pada awak. Cuma yang dikesahkan permintaan awak, saya ikut. Tapi permintaan saya awak tolak. Langkah dan rentak awak tak sama dengan saya. Saya tak rasa rugi kalau tak berkawan dengan awak." Darah TJ naik dengan tiba-tiba. Malu rasanya diri bila datuk dia diperlakukan macam tu. TJ bangun. Tiba-tiba datuk dia pegang kaki kanan TJ. "Jangan ikut darah muda. Ilmu kau tak sebanyak mana, jangan cuba nak belagak. Inilah salah satu sebabnya aku tak nak turunkan ilmu aku pada kau. Kau terlalu panas." "Tak apalah Madan, baliklah. Semoga Allah memberkati perjalanan kau, terhindar dari sebarang kecelakaan. Maafkan aku." Pak Madan tak menjawab. Sebaliknya dia menghempaskan pintu masjid dengan sekuat hati dan melangkah meninggalkan masjid. Datuk TJ termenung panjang. Dia terfikir, kenapa Pak Madan tiba-tiba marah tanpa sebab. Kemudian Datuk TJ berkata pada TJ, "Sabar tu kunci kebaikan dan marah tu punca kecelakaan. Itu pesan guru aku dulu dan pesan tu aku sampaikan kepada kau Tama, untuk jadi pelita hidup kamu. Dunia ni penuh dengan misteri." Sementara tunggu matahari terbenam, Datuk TJ menghabiskan masanya dengan membaca Al-Quran. TJ keluar dari masjid menuju ke sebuah kedai buku berdekatan dan membeli buku dan sebatang pensel. TJ jadikan anak tangga masjid sebagai meja untuk dia menulis. Tiba-tiba, "Kenapa duduk menulis dekat sini? Kamu anak siapa? Anak peminta sedekah mana pula yang nak menumpang dekat sini? Dekat sini bukan tempat peminta sedekah. Masjid bukan rumah kebajikan." Berdesing telinga TJ dengar kata-kata yang keluar daripada mulut seorang lelaki. "Saya tunggu datuk saya." "Mana datuk kamu?"
Dalam masjid baca Al-Quran, lelaki tu diam dan terus ke dalam masjid, ambil penyapu lalu membersihkan kesan-kesan pasir yang terdapat di tangga masjid dan ruang hadapan. Tahulah TJ bahawa lelaki tu tok siap masjid. Selesai membaca Al-Quran, Datuk TJ menghampiri TJ. Matanya perhati dengan tajam ke arah Tok Siak yang menyapu di bahagian kiri masjid. Lama juga Datuk TJ tenung Tok Siak tu. Tamah, masuk ke dalam, baca kitab atau surah Yasin. Dari buang masa dekat sini. Tok Siak datang mendekati Datuk TJ. Awak ni Mail kan? Dah lama kerja sini? Dah lama, sejak bercerai dengan isteri. Saya tinggalkan kampung Paya Takung dan menetap dekat sini. Mereka pun bersalaman. Datuk TJ cakap dekat Tok Siak yang TJ ni adalah satu-satunya cucu yang dia paling sayang dan selalu dibawa ke mana-mana sebagai teman. Tok Siak agak terkejut sebab dia memang tak pernah nampak TJ. Cucu Datuk TJ yang lain selalu jugalah dia nampak. TJ memang jarang merayau dalam kampung, walaupun jarak kampung TJ dengan Paya Takung taklah begitu jauh, lebih kurang sebatu je. Semalam saya ke rumah, orang rumah awak kata awak dah keluar dan belum tentu bila baliknya. Apa halnya? Nak minta awak tolong ikhtiarkan anak saya. Apa kenanya? Dah berbulan-bulan terbaring dalam bilik. Kadang-kadang menjerit-jerit dan terpaksa diikat. 2-3 orang tak boleh pegang. Kita bukan pawang, kita bukan bomoh, tapi kalau nak mencuba bolehlah. Kita berikhtiar, yang menentukan Allah. Mail terdiam. Dah berbelas dukun dan pawang yang handal dipanggil, tetapi semuanya gagal. Doktor mengatakan anaknya tak mengalami apa-apa penyakit pun. Kita berikhtiar, itu pun kalau kau mahu. Dia anggukkan kepala tanda setuju. Mail bagi tahu Datuk TJ kalau anak dia tu diletakkan di bawah pokok asam kumbang besar dekat belakang rumah, dia akan segar dan elok macam orang biasa. Begini je, lepas main isyak, aku ikut kau ke rumah tengok dulu keadaannya. Saya ingat baik kita pergi sekarang. Boleh juga. Dekat mana rumah kau? Dekat Kampung Pinang. Saya beli tanah dekat situ dan buat rumah. Untuk pergi ke rumah Mail, TJ dengan Datuk dia terpaksa naik beca, sedangkan Mail ikut dengan basikal dari belakang. Masa membelok di satu seleko, beca yang mereka naik berlanggar dengan sebuah kereta. Datuk TJ tercampak dari beca dan terhentak dekat dinding kereta kepunyaan seorang guru besar. TJ tak ada apa-apa. Tayar beca sebelah kanan jadi macam bentuk lapan. Dinding kereta remuk dan pintunya tak boleh dibuka. Melihat keadaan kereta tu, hati TJ berdebar-debar. Mesti Datuk dia cedera parah. TJ terkejut bila tengok Datuk dia bangun sambil menggibas-gibas kesan batu-batu kecil yang melekat dekat baju dia. Tak ada luka, tak ada bengkak. Guru besar tu segera keluar dari kereta dan mula salahkan penarik beca tu. Pertengkaran berlaku. Masing-masing tak nak mengaku salah. Mereka nak bergaduh. Orang ramai mula berkumpul. Mana yang rosak tu biar saya baiki. Kemudian Datuk TJ pukul dinding kereta tu dengan tapak tangan kiri dia. Bahagian kereta yang remuk tu elok balik. Kemudian Datuk TJ pegang tayar beca yang dah jadi bentuk lapan tu, diurut 3 kali macam urut tangan, dan tayar beca tu elok macam bentuk asal. Dalam keadaan orang ramai kelang kabut tu, Datuk TJ tarik tangan TJ, tinggalkan kawasan kejadian selepas bagi duit pada penarik beca tu. Akhirnya mereka sampai juga di rumah Mail dengan beca lain. Dekat rumah barulah TJ dapat tahu tentang Mail. Di samping menjadi Tok Siak, dia juga menguruskan jenazah orang yang mati di penjara Taiping kerana hukuman gantung kalau tak dituntut oleh pihak waris. Setelah bercerai dengan isterinya yang dulu, dia bawa anak sulung dia tinggal bersamanya. Setelah anak dia tamat sekolah, anak dia bekerja di Jabatan Ukur. Sejak bekerja tu, anak dia tak tinggal dengan Mail lagi. Dia tinggal dengan kawan-kawan dia menyewa rumah dekat pinggir bandar Taiping. TJ dengan Datuk dia terus masuk ke dalam bilik anak Mail yang terlantar, tak bergerak, kelihatan macam mayat. Badan kurus dengan pipi yang cengkung. Siapa namanya Mail? Razman, orang panggil Man. Jadi nama panggilan dia Man je. Maknya siapa namanya? Munah. Umurnya berapa? Umur siapa? Mak atau anak? Anaknya lah, 23 tahun. Datuk TJ rapat ke mulut dia ke telinga Razman dan membisikkan sesuatu. Tiba-tiba Razman buka mata dan bangun. Sambil bertempik dan melompat, tali yang mengikat kakinya terputus. Razman melompat ikut tingkap dan terus lari ke bawah pokok asam kumbang. Duduk bersila dekat situ dengan kedua belah tangannya terletak atas kedua tempurung lutut. Anak awak ni dah silap langkah. Datuk TJ dan Mail turun dari rumah menuju ke bawah pokok asam kumbang. Beberapa meter lagi nak sampai dekat bawah pokok tersebut, Datuk TJ cabut sebatang pokok kecil. Dengan pokok tu, Datuk TJ membelasah Razman hingga lembik. Kemudian Datuk TJ dukung Razman bawa masuk dalam rumah balik. Dekat rumah, Datuk TJ gosok belakang Razman dengan pucuk pisang nangka. Kemudian Datuk TJ letakkan Razman betul-betul di bawah tulang bumbung rumah tu. Jangan diubah-ubah sehingga saya datang pada 11 malam nanti. Nak ke mana pula?
ke masjid tadi, saya nak buat amalan sikit. Mudah-mudahan dengan izin Allah, sakit anak awak akan pulih. TJ dan datuk dia pergi ke masjid semula. Selepas solat isyak, Datuk TJ terus baca Al-Quran. Kira-kira pukul 3 pagi, selepas solat tahajud, TJ dengan datuk dia pergi ke rumah Mael. Sebelum keluar masjid, Datuk TJ suruh TJ tutup mata dengan kain. Bila kain dibuka, mereka dah berada di kaki tangga rumah Mael. Datuk TJ duduk dekat depan Razman dan minta segelas air sejuk. Selepas air tu dijampi, Datuk TJ basuh muka Razman dengan air tu. Kemudian Datuk TJ pegang dan tekan tulang rusuk sebelah kanan Razman dengan jari hantu. Man, dari mana kau dapat semuanya ni? Razman buka mata, terkelip-kelip, mulutnya terkumat-kamit tanpa suara. Kemudian Razman tutup mata dia balik. Datuk TJ tanya lagi, tapi Razman tak menjawab. Lepas tu Datuk TJ suruh Mael cari seekor ayam jantan putih. Kemudian dia sembelih ayam tu betul-betul dekat bawah lantai tempat Razman baring. Darah ayam tu Datuk TJ isikan dalam cawan. Kemudian dia cakap dekat Mael, apa yang dia lakukan terhadap Razman jangan ditegur, walaupun perbuatan tu nampak kejam dan tak bertimbang rasa. Datuk TJ bawa darah ayam tu ke rumah. Kemudian dia dekatkan cawan yang berisi darah tu ke hidung Razman. Bila tercium bau darah ayam, Razman segera bangun macam orang sihat nak minum darah tu. Datuk TJ tampar muka Razman dengan sekuat hati sampai Razman rebah dan berkata pada Mael, takat ni je, esok aku ikhtiar lagi. Mael anggukkan kepala dan terus masuk ke dalam bilik tidur. TJ dengan datuk dia pergi ke anjung rumah dan tidur dekat situ. Macam mana guys? Dapat tak Datuk TJ ubatkan si Razman tu? Nak tahu? Kita tunggu di siri akan datang. Sebelum berpisah, yang mana belum subscribe tu, sila subscribe sekarang guys. Kang terlepas pula siri yang akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.